Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ni kita ke udara di studio kita di Kuala Lumpur. Kerana malam ni sepatutnya jadual saya berada di Lumut bersama dengan Ustaz Khairuddin At-Takiri. Namun UMNO bahagian Lumut meminta untuk saya turun selepas kehadiran Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Lumut. Jadi kita akan bilas balik, kita akan jawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Anwar Ibrahim di Lumut. Jadi malam ni Ustaz Khairuddin Aman Ghazali ataupun At-Takiri akan berceramah secara solo di Lumut pada malam ni. Jadi malam ni kita akan menjawab isu-isu. Ada banyak isu yang dibangkitkan dan kita juga mengharapkan sahabat-sahabat yang berada di rumah yang tahu di ground apa barang-barang ataupun persoalan-persoalan yang dibangkitkan yang memerlukan jawapan. Ya, ada nombor telefon yang sila gunakan talian 011 35954044 untuk bertanyakan sebarang soalan. Malam ni kita ke udara di Facebook Lokman Nur Adam Official, YouTube channel Lokman Adam, di Instagram channel Lokman Nur Adam dan di TikTok channel Dato' Lokman Adam. Jadi kita mulakan tuan-tuan. Saudara, tajuk kita pada malam ini ialah UMNO BN tidak boleh tunduk dengan tuntutan ugutan oleh pihak-pihak yang meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti. Ini sudah menjadi trend berzaman tuan-tuan. Mana-mana parti politik, bukan hanya UMNO saudara, parti lain. Bila mereka sudah merasa sudah menjamah kuasa, maka jawatan yang sepatutnya menjadi amanah ini tuan-tuan akhirnya akan menjadi barang rebutan. Jadi bila mana mereka tidak dicalonkan menjadi calon pilihan raya, maka mereka akhirnya mengambil keputusan, membuat statement-statement, membuat kenyataan-kenyataan, menghentam kepimpinan, cuba untuk menzahirkan rasa tidak puas hati kerana parti lain yang dipilih, parti dia tak dipilih. Ada yang mengatakan bahawa inilah kerana sekian, itulah dan sebagainya. Namun saya nak beritahu, parti kena ada disiplin. Parti kena ada disiplin tuan-tuan. Kalau misalnya ada tindakan daripada ahli-ahli, daripada pemimpin-pemimpin yang membayar ahli-ahli tertentu untuk buat kenyataan media dan sebagainya, parti perlu mengambil tindakan tegas. Kerana kalau parti membiarkan, apatah lagi kalau ada mereka yang turun menghantar memorandum dan sebagainya, membantah calon-calon yang sudah diputuskan oleh parti. Saudara, kalau parti tunduk dengan ugutan-ugutan, dengan bagi saya ini juga sebahagian daripada sabotaj, maka parti ini tidak akan ada disiplin. Kita masih ingat lagi dulu bila ada yang datang bawa rombongan satu bas mendesak supaya orang ini tidak dicalonkan, orang itu tidak dicalonkan, walaupun parti sudah mengumumkannya. Akhirnya watikah telah pun ditukar di saat-saat akhir. Ini bagi saya satu perkara yang sangat tidak sihat tuan-tuan, dan perlu kita hentikan. Jadi pada malam ni saya menyeru kepada sahabat-sahabat, tak kira lah anda daripada parti mana, parti UMNO ke, DAP ke, PAS ke, apa ke, parti perlu ada disiplin. Bila parti nak menamakan calon, semua orang boleh bagi pandangan siapa yang patut diketengahkan. Sudah pastilah kalau laporan-laporan risikan, laporan-laporan survei yang dibuat oleh parti-parti politik ini mendapati orang tertentu patut ditempatkan sebagai calon pilihan raya mewakili sebuah parti, contohnya mewakili Barisan Nasional, sudah pasti ada asas-asas kukuh. Sudah pasti juga kalau tempat itu dilihat sepatutnya meletakkan calon daripada UMNO, tiba-tiba diletak calon daripada MIC, atau setengah tempat sepatutnya diletak calon daripada MCA tetapi diletak calon daripada UMNO. Ada setengah tempat patut letak calon daripada MIC tapi diletak calon MCA. Mesti ada alasan-alasan dan sebab musabab.
yang menyebabkan akhirnya kepimpinan mengambil keputusan tersebut. Namun saudara, usaha untuk mencadangkan, mempromot ataupun buat apalah saja tuan-tuan nak buat, asal tak buat sesuatu yang membinasakan parti kita sendiri sebelum pilihan raya, tuan-tuan, boleh buat sebelum penamaan calon. Tetapi bila parti sudah pun mengumumkan calon, sewajarnya semua pihak berlapang dada dan menerima apa saja yang telah pun diputuskan. Sudah pasti parti pun nak kita menang seberapa banyak kursi yang mungkin supaya kita boleh membentuk kerajaan selepas pilihan raya. Kalau kita tak berhenti melakukan sabotaj parti, ada yang mengatakan bahawa kalau mereka calon-calon sipolan tidak dipilih, mereka akan tutup bilik gerakan, mereka akan turunkan balik bendera, seperti mana yang berlaku di Arau. Tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh akar umbi. Begitu juga dengan kepimpinan-kepimpinan di peringkat bahagian Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Kalau ini berterusan, tuan-tuan, alamat parti akan jahanam, saudara. Jadi itu apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Barang sesiapa yang mempunyai sebarang soalan, boleh ajukan soalan tersebut di talian 0115954044. Silakan saudara Hafiz. Tok, berkenaan dengan Syahidan itu Ya. PN semalam pun Perikatan Nasional tu semalam pun umumkan calon tu. Ya. Tapi kerusi Arau tak diumumkan. Ya. So ada desas-desus mengatakan Syahidan akan bertanding atas tiket PN. Apa pandangan itu? Saya rasa saya dah lama tahu lah Syahidan akan bertanding atas tiket PN. Dan kalau saya pun yang duduk di luar parti ni, walaupun dalam parti tapi bukan dalam kepimpinan parti, sudah ada information, kita dah tahu dah orang ini ada menjalinkan hubungan dengan parti musuh kita, orang ini ada kerjasama dengan musuh kita, orang ini walaupun dia menjadi ahli parlimen Barisan Nasional tetapi walak kesetiaan dia kepada parti lain, kepada pemimpin parti lain. Sudah pastilah presiden dan juga kepimpinan top 5 kita mempunyai alasan yang kukuh kenapa orang-orang tertentu seperti ini tidak dicalonkan sebagai calon pilihan raya mewakili Barisan Nasional. Saudara, sebelum ni kita tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita tak pernah kalah. 61 tahun Barisan Nasional tak pernah kalah. Itu sebabnya kita tak pernah pun dapat mengukur kesetiaan pemimpin-pemimpin kita. Tetapi lepas kita kalah, kita lihat ada pemimpin kita meninggalkan parti kita, melompat pergi ke parti lain. Selepas diugut dengan SPRM, diugut dengan pihak polis, ada yang diugut dengan lembaga hasil dalam negeri, dan macam-macam bentuk ugutan, tuan-tuan. 16 orang dicuri oleh Bersatu. Namun ada juga saudara, termasuklah mereka yang mempengaruhi untuk pihak tertentu menyeberang ke Bersatu. Bila mana kita menang di Cameron Highland, dia tak jadi untuk melompat. Tetapi ada juga setengah-setengahnya, walaupun dia bersama dengan kita, tetapi bila dia didakwa, tuan-tuan, contoh macam Syahidan Kasim, sebelum ni bersama dengan kita, tetapi bila dia didakwa kerana mencabul kehormatan seorang remaja basking yang buat menyanyi di jalanan ni, baskers, maka akhirnya, tuan-tuan, dia telah meletakkan kesetiaan dia kepada pihak lain. Jadi kalau kita dah melalui pengalaman begini, kita dah lihat bagaimana bila mana parti mengambil keputusan untuk meminta semua ahli parlimen menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Pada ketika itu, tuan-tuan, ramai yang tidak mahu menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin, ingkar arahan parti. Tetapi tuan-tuan, saya rasa Presiden UMNO begitu lenient, masih lagi memberikan muka kepada orang-orang
yang gagal untuk mematuhi permintaan parti. Ini dah habis berlapik dah tuan-tuan. Kalau setakat beberapa orang yang digugurkan ini saudara, sudah pastilah kerana mereka punya penglibatan, mereka punya peranan dalam membantu musuh UMNO itu sendiri begitu serius. Kalau tidak, mereka sudah pasti tidak digugurkan sebagai calon pilihan raya. Saya nak ambil contohlah. Orang seperti Syahidan Kassim, boleh dianggap sebagai seorang warlord. Orang yang kita tahu menjaga kawasan dia dengan baik. Kita pun tahu dia kaya macam mana. Dia menggunakan duit dia sehabis banyak dia belanja. Kita pun tahu macam mana Tan Sri Anwar Musa, seorang yang menjaga bahagian dia, banyak duit juga telah dibelanjakan. Kita mengambil risiko tuan-tuan. Kita mengambil risiko. Kalau kita letak orang-orang ini sebagai calon pilihan raya, selepas pilihan raya tidak ada jaminan. Memang betul ada akta lompat parti, tetapi akta lompat parti itu kerusi hanya akan kosong kalau dia meninggalkan parti. Tetapi kalau dia selepas pilihan raya dia menyokong Presiden Bersatu contohnya, saya bagi contoh, sebagai calon Perdana Menteri, dia tak bagi sokongan kepada calon kita daripada UMNO. Boleh tak kerusi yang dia pegang itu dikosongkan dan kita adakan pilihan raya balik? Tak boleh. Tak hilang kerusi dia tuan-tuan. Kalau ketika itu dia memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin contohnya sebagai calon Perdana Menteri, parti ambil tindakan memecat dia, hilang tak kerusi dia? Tak hilang tuan-tuan. Jadi memang ada kelemahan akta lompat parti ini saudara. Itu sebab Muhyiddin membantah orang yang dipecat daripada kehilangan kursi dia. Ini kena faham tuan-tuan. Ini kena faham. Itu sebab salah satu ciri selain daripada kita ada tapisan keselamatan, tapisan SPRM, tapisan pihak lembaga hasil dalam negeri, tapisan pihak insolvensi, tapisan sampai ke pejabat agama pun kita nak pastikan YB daripada UMNO BN ni tak ada yang gagal untuk membayar nafkah kepada anak-anak dan sebagainya. Kita pastikan kalau dia gagal membayar nafkah kepada anak-anak, macam mana dia nak jaga rakyat tuan-tuan? Bila kita pilih itu sudah pasti dia boleh jaga keluarga dia, dia ada pendapatan yang cukup untuk keluarga dia, maka apa yang dia dapat allowance, begitu juga gaji sebagai wakil rakyat ni, dia dapat sumbangkan balik kepada rakyat. Bukan dia mengharapkan duit gaji bulanan tu untuk dia survive. Ini sebahagian besar daripada calon-calon yang dinamakan oleh pemimpin Barisan Nasional. Saudara, itu sebabnya kalau ada lah orang macam Syahidan Kassim, kita lihat apa yang dia tak dapat ketika dia menjadi ahli parlimen. Dah pernah berasa jadi menteri besar, dah pernah berasa jadi menteri, walaupun dia orang Perlis, tapi pernah sampai ke tahap jadi menteri wilayah persekutuan. Sebelum tu jadi menteri JPM, macam-macam. Tetapi baru sekali tuan-tuan, baru sekali saudara, dia tidak dicalonkan. Hari ini mengambil keputusan nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Jadi bagi saya saudara, tindakan parti tidak mencalonkan dia sebagai ahli parlimen Arau mewakili Barisan Nasional sangat tepat. Sangat tepat, kerana dia tidak ada kesetiaan kepada parti. Sama juga kalau Tan Sri Anwar Musa mengambil keputusan untuk bertanding di Ketereh mewakili Perikatan Nasional. Itu hak dia. Itu hak dia. Dan sangat tepat, walaupun Tan Sri Anwar Musa ni usia dia 31 tahun dan diangkat tuan-tuan menjadi ketua bahagian, menjadi menteri. Berapa lama dia merasai nikmat, tetapi baru sekali dia tidak dicalonkan terus. Dia nak bertanding atas tiket parti lain, nak menentang UMNO, nak membenamkan calon daripada Barisan Nasional. Ketua puteri dia sendiri, sepatutnya dia tidak bertanding. Dia membantu ketua puteri dia. Duit yang dia dah kumpulkan selama hari ini, bantu jentera Barisan Nasional. Tetapi malangnya ini
tuan-tuan, gagal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti. Saudara, saya rasa itu antara benda-benda yang saya nak sentuh, dan saya harap sekiranya ada di antara pemimpin-pemimpin daripada kawasan kita yang melakukan sabotaj kepada calon-calon yang dipilih oleh parti untuk mewakili Barisan Nasional, tolong kalau boleh rakam, kalau boleh kalau dia bercakap ataupun dia menghasut untuk memboikot calon-calon tertentu, tolong dapatkan bukti dan hantar ke jawatan kuasa disiplin parti. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak hantar ke jawatan kuasa disiplin parti, boleh hubungi kami. Ambil lah, boleh beritahu kat nombor WhatsApp ni 011395354044. Hantar kat sini. Kalau ada bukti-bukti dan sebagainya, kita boleh tolong salurkan kepada jawatan kuasa disiplin parti. Kita nak pastikan orang yang khianat, orang yang boikot calon-calon Barisan Nasional ini diambil tindakan segera supaya mereka ini tidak mendapat tempat dalam pemilihan UMNO yang akan berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas kita mengadakan pemilihan raya pada 19 hari bulan November ini, insyaAllah. Okey, silakan. Tok, Saidan juga kata, Tok, Presiden diibaratkan membuat perbuatan sumbang letak calon perecut di grid dan padang besar, Tok. Sebenarnya yang sumbang ni, Saidan, ialah bila dia mencabul seorang budak. Budak-budak pun dia cabul. Yang ini yang sumbang. Sepatutnya sebagai pemimpin, sebagai orang Islam, pergi mana pun dia tak tinggal songkok dia. Perangai buruk macam ni tak sepatutnya tak sepatutnya diamalkan. Ini yang betul sumbang. Kalau misalnya Presiden Parti memutuskan orang-orang penting, Ketua Puteri UMNO tak penting ke? Kalau dia bertanding di Pandan, Pandan kita tahu dia Ketua Puteri UMNO, tapi Pandan ialah kawasan yang kita biasa, kawasan tradisi yang kita berikan kepada MCA. Takkan kita nak ambil hak MCA, kita nak bagi kepada Ketua Puteri kita? Maka kita terpaksa hantar dia, walaupun pada hakikat dia ianya menyukarkan Ketua Puteri kita untuk servis. Dia kena pergi jauh untuk servis kawasan ni. Tapi dia pergi juga, parti hantar dia taat dengan keputusan parti, dia pergi, dia hantar pergi ke padang besar. Begitu juga dengan Dr. Ashraf Wajidi, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam peperangan ni kita kena ada banyak jenis manusia. Kita kena ada orang yang boleh menarik minat orang muda. Kita kena faham, anak muda yang berusia 18 tahun hingga ke 39 tahun ni, kali ni yang mengundi 10 juta orang. 10 juta lebih orang. Kalau Ketua Pemuda UMNO sendiri tidak ada tempat yang selesa, yang selamat, macam mana? Macam mana? Itu sebab kita minta supaya UMNO bahagian ni berlapang dada. Kalau mereka ada calon-calon yang hebat, calon tempatan, sudah pastilah kawasan itu tidak dipertimbangkan. Tetapi contoh macam kawasan Grid, dulu ada YB Hasbullah, YB ni meninggal dunia, ketua bahagian meninggal dunia. Di situ ada ruang untuk diberikan peluang kepada Ketua Pemuda UMNO bertanding di situ. Ini kita kena faham. Kalau kita nak berperang, kita kena pastikan bahawa kita ada panglima perang kita. Kita kena ada juru cakap kita. Kita kena ada orang yang boleh menarik orang muda. Kita kena ada orang yang pakar ekonomi. Kita kena ada orang yang boleh membetulkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran ataupun masyarakat antarabangsa. Kita kena ada pelbagai bentuk pakar, supaya ianya dapat membolehkan selepas pilihan raya kita ada satu pasukan yang mantap. Dr. Ashraf ni, saudara, dia 2 kali bertanding. Dia kebetulan dia lahir di negeri Kelantan yang kita tahu, satu kawasan yang mana merupakan kubu kuat kepada PAS. Kadang-kadang bila dia
dia tokoh yang hebat, tokoh yang bagus, tapi kawasan yang dia bertanding ni orang kerat 18 pun PAS. Jadi bertanding walaupun ada tokoh yang bagus, tetapi kawasan tu kubu kuat PAS, macam mana dia nak menang? Dia pernah jadi senator. Senator ni maksimum 2 penggal dia tuan-tuan. 3 tahun. Dan Dr. Ashraf dah fully utilized 2 penggal ni. Jadi dia tak boleh jadi senator. Jadi takkan Ketua Pemuda UMNO nak bertanding di kawasan yang berisiko dia kalah sekali lagi. Ini kena faham. Ini kita kena faham. Ada kalanya kita kena letakkan. Contoh macam kita punya naib Ketua Pemuda, Ketua Perangan kita, takkan nak letak di Kuala Langat lagi. Sudah pastilah kita kena letak di tempat yang lebih selamat, macam di Alor Raja. Ini kita kena faham kenapa keputusan-keputusan ini dibuat oleh Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional dengan pandangan nasihat daripada kawan-kawan yang lain. Ini kena faham. Okey, ada lagi? Datuk, saya dah minta satu lagi tu. Saya minta maaf lah, saya punya running nose ni tak selesai. Semalam kat bahagian Datuk pun suara ada sikit gangguan. Hari ni nasib baik lah, tak ada ceramah. Saya harap besok by tomorrow saya punya apa ni dipanggil ni, sesama ni boleh beransur pulih, InsyaAllah. Itu. Okey. Saya dan suruh Presiden letak jawatan kalau BN nak menang, kau dia kata. Ya. Siapa juga yang digugurkan sebagai calon sudah pasti akan mengeluarkan kata-kata yang macam-macam kalau mereka ini tidak berjiwa besar, tuan-tuan. Saya harap anak-anak muda yang akan mewarisi kepimpinan UMNO kena belajar melalui kesilapan kita yang lepas. Akibat daripada sabotaj parti, kita ingat kita nak sabotaj orang yang dapat calon yang kita tak dapat, yang pemimpin yang kita dukung tak dapat. Tetapi akibat daripada kita sabotaj calon-calon yang kita tak gemar ni kerana pemimpin kita tak dapat, apa jadi dengan kita pada tahun 2018? Kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, semua orang berada. Saya nak beritahu dengan Syahidan Kasim, Anwar Musa, mereka berdua ni ada kes mahkamah. Jangan lupa, mereka mungkin diselamatkan oleh Mahathir ketika Mahathir memerlukan mereka. Mereka mungkin diselamatkan oleh Muhyiddin ketika Muhyiddin memerlukan mereka. Tetapi akibat daripada, contohnya lah, contoh ni saya bagi contoh, kalaulah Syahidan dan Anwar Musa, tuan-tuan, disabotaj calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional di Arau dan Ketereng umpamanya. Akibat daripada sabotaj ini, Barisan Nasional tidak cukup kerusi untuk membentuk kerajaan dan akhirnya Pakatan Harapan memerintah. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah, Pakatan Harapan ni suka ke dekat Syahidan Kasim? Pakatan Harapan ni, saudara, suka ke dekat Anwar Musa? Tuan-tuan, Pakatan Harapan tak lupa peranan Anwar Musa dalam perundingan dengan Tun Dr. Mahathir. Pakatan Harapan tak lupa kerana peranan Anwar Musa juga menyebabkan mereka hilang kuasa bila membentuk kerajaan bersama dengan Muhyiddin akibat daripada langkah Sheraton. Agak-agak tuan-tuan, bila dia ada kuasa, tuan-tuan, dia balas dendam tak? Anwar Musa akan kena juga. Jangan lupa dulu Anwar Musa, dia nak pergi rasmi masjid dia di selatan Thailand, dah tak boleh pergi. Dah kena blok dengan immigration. Cari jalan juga. Last kali Latifah Koya kata no way, tak boleh keluar. Hanya selepas dia buat kerja Kongres Maruah Melayu tu, bantu untuk kerjasama dengan Mahathir, barulah lepas tu dia boleh pergi makan angin luar negara dengan isteri dia. Jangan lupa tu. Sama juga dengan Syahidan Kasim. Tak ada jaminan kalau Pakatan Harapan memerintah, kamu tidak akan didakwa balik. Jangan lupa. Jangan lupa benda tu. Itu sebabnya fikir panjang. Hari ni duit yang kamu ada tu, kamu pergilah spend. Kalau boleh cuti luar negara, pergilah cuti luar negara. Kalau tak nak bantu parti pun,
tapi jangan khianat parti. Jangan khianat parti. Kerana bila kamu khianat parti, Pakatan Harapan memerintah, apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan menjadi kerajaan, pendawaan terpilih, pendawaan bermotifkan politik, pendawaan yang berniat jahat, semua akan berlaku balik. Mereka akan amalkan balik. Dia akan tukar jabatan peguam negara, dia letak peguam dia. Dia akan tukar ketua hakim negara, letak orang dia. Lagipun sekarang pun masih lagi orang dia, orang yang dilantik oleh Mahathir. Jangan lupa ni tuan-tuan. Dia akan letak ketua pengarah SPRM, orang dia. Dia akan letak ketua polis negara, orang dia. Last sekali, rule of law akan bertukar menjadi law of the jungle. Benda yang sama akan berlaku seperti mana berlaku 22 bulan dan 18 bulan zaman Pakatan Harapan dan juga zaman Perikatan Nasional 18 bulan. Nak tengok benda ni berlaku? Kalau nak ambil risiko, silakan. Tak ada siapa menghalangnya. Tak ada siapa menghalangnya. Okey. Okey Tok, mengenai Syahidan dengan Anwar Musa tu Ya. Adakah UMNO akan ambil tindakan sebelum pilihan raya ataupun macam mana tu? Bagi saya, biarlah dia orang ni mumbling, biarlah dia orang ni melalak, tak tentu pasal. Ini semua hanya ugutan supaya parti membuat keputusan mengubah calon pilihan raya. Kalaupun nak sangat kursi tu, ada setengah orang sampai cium tangan, cium kaki pun nak. Ada yang bersila kat depan lift, macam-macam dia buat. Buatlah cara macam tu. Merayu. Ada yang berjaya. Betul lah. Tapi kalau kau buat press conference, kau kutuk lagi kepimpinan, kau kutuk cakap suruh presiden letak jawatan dan sebagainya. Kau ingat presiden UMNO ni Pondan Siam ke? Betul tak? Lagilah sakit hati. Kalau guna kaedah yang betul, kau dah buat salah, pergilah minta maaf. Buatlah janji bulan dan bintang. Macam-macam kau boleh buat. Tapi kalau ego, sombong, macam kata, oh kami tak nak lobby dan sebagainya, lantak kau lah. Betul tak? Tak ada jaminan kau takkan buat perangai yang lama. Macam mana kau nak jadi calon? Kalau tak nak lobby, duduk dan diam. Enjoy duit-duit yang berkoyan tu. Dia pun dah banyak dah dapat ada orang ni. Sumbangan-sumbangan untuk bertanding pilihan raya ni. Dah pasang dah dekat apa ni, truk-truk tu dah letak tampal muka dah confirm sangat nak jadi calon BN. Lepas ni macam mana? Nak belanja pula truk-truk tu kena tukar pula letak PN. Tak masak. Baik, okay. Tok, dalam sesi proses pemilihan parti, pemilihan calon tadi, adakah pengisihan akta perlu dibuat? Dia terpulang lah. Memang kita pun ada kaedah kita. Tetapi bila kamu isytihar harta ni, baik-baik orang tak tahu, rupa-rupanya Rafizi ada harta sampai 19 juta. Lebih kurang 19 juta. Budak muda ni. Aku pun tak tahu. Yang heran tu, harta-hartanya kebanyakannya daripada imbuk. Dan kalau kita tengok sebelum ini pernah didedahkan imbuk ni rugi. Macam mana pula? Banyak pula harta dia ni. Bekas Perdana Menteri Najib pun 5 juta je kata. Bekas PM kita pun declare asset pun ada 5 juta lebih. Okey. Betul. Manifesto Pakatan Harapan tu, Anwar Ibrahim kata dia akan memberi keutamaan lah sekiranya dia jadi Perdana Menteri, tapi dia bergantung kepada, tertakluk pada keupayaan kewangan tu, dia cakap. Kali ni dia berlapik sikit lah. Yalah, dia pun tak nak bagi alasan bodoh. Sebenarnya kalau dah tahu kamu ni tidak ada credibility untuk menunaikan janji, tidak ada integriti untuk menunaikan janji, kamu pun tak tahu apa-apa pun berkaitan dengan soal ekonomi, blur. Kalau dah tahu diri tu blur, tak tahu apa dia nak rencana untuk negara ni, untuk tempoh 5 tahun akan datang, apa dia nak buat,
dalam usaha untuk mengembalikan pelabur ke dalam negara ni, dalam usaha untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara, dalam usaha untuk mengukuhkan balik Bursa Saham Kuala Lumpur, dalam usaha untuk mengukuhkan balik mata wang kita, kan? Dalam usaha untuk meningkatkan daya saing kita, di peringkat antarabangsa, dalam usaha untuk menjadikan Malaysia hub kewangan, hub halal hub, macam-macam jenis hub. Kalau semua tu kau tak reti, lebih baiklah kau jangan cakap banyak, berdoa je lah supaya orang boleh terima dia jadi kerajaan. Kalau dia masih lagi meneruskan memberikan janji-janji, selepas ni orang tak mau dengar lagi. Masa kita buat janji tu, kita tak tahu implikasi kewangan. You have been the government for 22 months, kan? You dah tahu serba ringkas. Dan Anwar pun pernah menjadi seorang timbalan Perdana Menteri, pernah duduk dalam kerajaan. Dia tahu setiap apa yang dia janjikan ada implikasi kewangan. Jadi janganlah gunakan ayat bodoh lagi selepas ini, mengatakan bila kita berjanji kita tak sangka bahawa implikasi kewangannya sebegitu besar. Anwar tahu yang mana mampu dilaksanakan, mana tak mampu dilaksanakan. So berhentilah daripada membuat janji kosong. Ini masih lagi meneruskan nak hapuskan tol. Tol pun dalam belanja 380 bilion. Masih lagi nak bagi subsidi petrol dan diesel. Ini kurang-kurang pun 22, 23, 24 bilion setahun. Kalau kita rujuk kali terakhir 2014. Kalau kita tak tarik 1 Disember ni kita tak tarik subsidi petrol diesel, kos untuk subsidi bahan api, petrol, diesel dan LPG, gas memasak saja 22.34 bilion tau. So kalau kamu gunakan alasan lagi, kita hanya laksanakan apa yang kita mampu buat. Kerana sebelum tu kita bagi janji, kita tak cek dulu. So ini dah dianggap sebagai menipu. Dan rakyat perlu sedar, kalau mereka bagi janji-janji yang tak masuk akal, yang tak boleh ditunaikan, janganlah termakan dengan janji. Berapa kali nak kena patuk dengan ular di tempat yang sama. Tok, ni soalan netizen tu dia tanya Datuk, apa pandangan Datuk berkenaan dengan nama-nama yang sinonim dengan BN ni digugurkan, sebab ramai macam ada Baba, Limas Adik, inilah semua ni lah tu. So adakah keputusan tepat yang dibuat oleh BN tu? Saya rasa kali ni saya nak kata keputusan tepat ke tak tepat dia, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, tak ada siapa boleh declare keputusan mereka tu sangat tepat. Tapi bila Anwar Musa, bila Syahidan Kasim membuat pengumuman mengatakan bahawa mereka akan menyertai pilihan raya menggunakan lambang parti lain, maka jatuhlah tepat keputusan parti itu. Sebab orang ni tak ada kesetiaan pada parti. Ada juga, kita bukan tak tahu, ada setengah tempat dia frust, dia menteri tak dapat jadi calon, 3-4 hari sebelum tu dah bagi setiap ketua cawangan RM1,000. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Lepas tu bila nama dia tidak dicalonkan, dia panggil ketua-ketua cawangan tu, suruh buat press conference ramai-ramai, desak supaya namanya dicalonkan semula sebagai calon pilihan raya. Ketua pemuda bahagian yang dapat jadi calon tu tak kecil hati ke? Sebelum tu bila dia jadi calon, ketua pemuda bahagian tu pun membantu untuk memenangkan dia jadi calon. Cuma bayangkan apa perasaan dia kalau dulu masa dia dinamakan sebagai calon, masa tu dia pun pemuda. Kalau ketika itu ketua bahagian dia membantah, buat pula press conference, panggil ketua-ketua cawangan semua sekali, memboikot dia sebagai orang muda, apa perasaan dia? Jadi itu sebabnya saya minta lah, siapa yang digugurkan ni, kalau nak pun mencuba di saat akhir
gunakanlah cara yang berhikmah. Jangan sampai mengecikkan hati anak-anak muda kita yang baru kali pertama nak merasa peluang bertanding. Kena ingat benda ni. Okey? Kisah dengan calon juga tadi tu ramai yang tanya itu, Tan Sri Nur Umar ni dia digugurkan ke ataupun macam mana tu? Sudah ada tak nama lain yang disebut sebagai calon di Tanjung Karang? Belum kan? Relax dulu. Tak ramai ramai nak tanya tu. Relax dulu, bertenang. Kalau boleh pujuk Presiden, boleh minta maaf, kalau perlu bersila depan lift, buatlah. Tapi kena ingat buatlah cara berhikmah. Jangan buat perangai macam Syahidah Kasim. Saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan kita yang pernah jadi menteri tapi tak dicalonkan. Mereka masih menggunakan kaedah mengujuk. That should be the way. Cubalah. Mesti ada sebab kenapa Presiden tak umumkan lagi. Betul tak? Cubalah. Mana dah tahu orang marah macam mana pun last kali dia boleh pertimbangkan balik. Betul tak? Okey? Hello. Ni soalan daripada penonton itu Dia kata apa cadangan Datuk untuk meredakan kemarahan orang-orang bahagian itu di mana calon mereka ni tak dipilih. Macam langkah dia macam inilah. Dia macam ni lah. Bagi saya kena ambil tindakan tegas kepada orang yang sabotaj parti. Maknanya sabotaj ni ada banyak jenis. Kalau misalnya kita letak calon parti lain, dia buat kenyataan yang mengguris hati parti tersebut. Akibat daripada kenyataan yang dia buat itu, contohnya kita letak calon MCA, dia buat kenyataan ramai-ramai mendesak supaya MCA tak dicalonkan di situ. Kesan daripada dia mendesak begitu menyebabkan orang MCA di kawasan lain, di tempat UMNO bertanding, tawar hati nak keluar mengundi calon daripada UMNO. Menjejaskan tak? Apa yang dia buat, mungkin dia fikir tentang kawasan dia, tetapi perbuatan dia tu memberi kesan kepada ahli-ahli UMNO, calon-calon UMNO yang sepatutnya boleh mendapat undi daripada MCA di tempat lain. Sama juga kalau ianya dilakukan oleh MIC. Sama juga kalau ianya dilakukan oleh MCA. So bila nak buat sesuatu tu, kita kena tengok apa implikasi dia. Kalau nak ikut kita punya marah, kita pun lebih dahsyat boleh marah ni. Kalau nak balon ni, kita boleh dahsyat boleh balon dengan orang tertentu yang mengupah blogger-blogger tertentu untuk memburukkan Presiden. Macam-macam kita boleh buat. Tetapi bila kita dalam mood pilihan raya, kita kena elakkan daripada mengguriskan hati seberapa ramai yang mungkin. Jangan guriskan hati orang. Elakkan daripada orang ni, kenyataan-kenyataan kita ni menyebabkan parti kita hilang undi. Penting. Penting benda ni. Itu sebabnya saya berpandangan, kalau ada yang sampai ke tahap melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan parti kalah, boleh menyebabkan undi terhadap parti berkurangan, maka perlu diambil tindakan disiplin. Ni tak boleh nak pujuk-pujuk. Pujuk-pujuk. Macam mana kau nak pujuk? Kau nak tukar keputusan yang kau dah buat? Bila kau dah letakkan nama contohnya satu pihak ni sebagai calon pilihan raya, tiba-tiba dia datang bawa satu bas, kau nak tukar watika. Cukuplah pengalaman yang lepas itu mengajar kita. Jangan ajar kepimpinan di peringkat bahagian dan cawangan melakukan ugutan. Jadi kalau kita firm, mereka ugut je, kita pecah, kita ambil tindakan disiplin terus, maka orang lain tak akan mengikut tingkah laku ni.
Ini belum lagi masuk mood pilihan raya ni. Bila masuk mood pilihan raya ni, saya minta supaya semua orang-orang parti memainkan peranan. Kalau ada unsur-unsur sabotaj, laporkan kepada jawatan kuasa disiplin parti supaya kita jangan simpan lagi anai-anai yang merosakkan rumah kita ni. Kalau boleh kita ambil tindakan diorang ni supaya diorang tak boleh bertanding dalam pilihan raya parti yang akan datang. Kerana kalau kita simpan orang macam ni, parti akan rosak. Tapi kalau semua orang memainkan peranan, memantau setiap individu dalam pilihan raya yang akan datang, pastikan jangan ada langsung orang yang sabotaj. Kerana bila nak sabotaj, dia tahu dia sedang diperhatikan oleh ahli-ahli biasa. Itu gunanya setiap orang ada smartphone. And when you have a smartphone, make sure you are smart. Use that phone to capture all the proof. Rakam semua bukti-bukti ni, supaya tak ada orang berani nak sabotaj parti. Barulah parti tu nampak ada disiplin dan parti tu tak boleh diganggu gugat. Ada telefon, bukan makna semua orang boleh jadi wartawan. Dan kalau dia jadi wartawan tu, berita-berita yang dia kabarkan, yang dia upload dalam Facebook itu menguntungkan parti, tak apa. Nak bela nasib petani, pekebun kecil, pesawah padi, nak bela soal jalan berlubang, buat, tak ada masalah. Tapi bukan dengan menayangkan benda yang boleh merugikan kita, boleh mengurangkan undi Barisan Nasional. Kena ada disiplin tu. Okey. Tok, ramai orang tanya tu kenapa nama Datuk tak ada tu. Orang tanya, ramai orang tanya. Kat komen-komen ni. Dalam komen-komen ni, ramai yang bertanya, tanya dan puji lah. Dan puji kenapa Datuk tak ada tercalon. Tak tercalon tapi tetap berjuangkan. Tapi tetap berjuangkan parti. Kenapa lama aku tak ada, hari-hari aku bersiaran ni macam mana pula tak ada. Dia macam ni lah tuan-tuan. Bila kita tak dicalonkan tu, mesti ada sebab-sebab dia. Mesti ada sebab-sebab dia. Bila saya ni tak dicalonkan, maknanya ada orang yang lebih hebat daripada saya, lebih berkualiti daripada saya, lebih layak daripada saya, dicalonkan di tempat yang saya patut bertanding. Dan kena ingat juga, saya ni di peringkat bahagian ni tak ada jawatan. Dulu ada jawatan sebelum saya dipecat. Saya ketua cawangan, tapi sekarang saya tak ada jawatan. Sudah pastilah ada kelebihan kepada orang yang ada jawatan. Dan kalau saya pun bertanding tuan-tuan, siapa nak buat kerja berkempen untuk orang-orang lain yang jadi calon pilihan raya ni? Sebabnya kalau saya bertanding, saya tak boleh menyerang, saya tak boleh nak maki orang, saya tak boleh balun balik. Saya kena sopan satu. Maklumlah tuan-tuan, pengantin, mana ada korang tengok pengantin ni bersilat lah, kecuali ada satu tadi orang bersilat depan dia, tiba-tiba dia nak share, dia pun masuk gelanggang, dia pun bersilat sama. Tapi pengantin tak boleh, dia kena buat cara pengantin. Okey, jadi kita kena ingat lah, kadang-kadang kalau kita kejar sangat jawatan ni, kita tak dapat. Kadang-kadang bila kita tak kejar tu dapat. Jadi bila kita tidak dicalonkan, mesti ada perancangan Allah Ta'ala. Dan saya percaya dengan benda ni. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik daripada bertanding pilihan raya. Mungkin kalau saya bertanding pilihan raya, saya tak boleh menang. Kalau bertanding pilihan raya kawasan Kemalangan macam dulu, Bila kalah pilihan raya, kali pertama saya diberi peluang untuk bertanding. Bertanding tu, Presiden tanya, ni kawasan ni kawasan yang confirm kalah ni, sebab 12,800 majoriti. Baru 8 masa tu belum 8 bulan, baru 2 bulan lebih, 60-70 hari. Saya cakap tak apa kalau kehadiran saya tu diperlukan. Ialah masa tu kita je yang lawan, yang lain belum lagi bangkit, kitanya ada nama ketika tu, maka kita ambil challenge tu. Kita pun masuk bertanding. Memanglah kita tahu tak boleh menang, tapi
dalam tempoh 86 hari yang lalu orang membuat keputusan yang menyebabkan PKR menang 12,800 undi. Bila kita bertanding, kita berjaya kurangkan menjadi 5,000 undi saja. Tak sampai 2 itu pun ada dekat 10,000 orang pengundi putih tak keluar mengundi. Ini satu benda yang kena ingat ni. Jangan hanya ingat nak bertanding pilihan raya, kena make sure kita keluarkan pengundi-pengundi putih kita ni dalam pilihan raya kita nanti. Baik pada 15 hari bulan masuk undi awal, begitu juga pada 19 hari bulan. Make sure pengundi putih kita dapat keluar mengundi seberapa banyak yang mungkin. Kalau yang kita tahu hitam tu tak keluar, biarkan dia. Okey? Tok, ada lagi? Okay, Tok. Nak tanya sikit Tok, kenapa Ustaz Kazim tarik diri Tok kat Larut? Tok ada info tak? Okey, Ustaz Kazim sepatutnya dia bertanding atas tiket Barisan Nasional. Tapi kita difahamkan juga bila Ustaz Kazim nak lawan situ menentang Datuk Seri Hamzah, kita difahamkan Datuk Seri Hamzah nak bertanding tempat lain. Yang dia nak letak lawan Ustaz Kazim ialah Ustaz abang ke adik Ustaz Kazim sendiri? Abang tu. Tak salah. Abang jadi akhirnya Ustaz Kazim mengambil keputusan tak lawan. Itulah yang kena faham. Tapi sebenarnya saya memang suka saudara Syafiq tu, Syafiq Fazli. Saudara Syafiq Fazli. Memang peringkat awal pun saya rasa dalam saya berceramah saya cakap kalau saya akan letak saudara Syafiq tu lawan Hamzah di Larut kan. Dan alhamdulillah menjadi kenyataan. Memang budak tu bagus. Dia orang Larut tu Memang budak tu bagus. Kita kena groom orang muda macam ni. Dia banyak buat video-video pendek di TikTok, dia buat untuk BNComs dan sebagainya. Jadi kalau orang macam ni dinamakan sebagai calon pilihan raya, saya yakin kalau kita nak pilih pemimpin, kita kena pastikan juga orang yang kita nak angkat ke parlimen ni bukan hanya boleh jaga rakyat, boleh bantu rakyat, boleh menyelesaikan masalah rakyat, tetapi kalau dia boleh berhujah, dia boleh mematahkan hujah-hujah musuh kita di parlimen, sudah pasti ianya lebih baik. Okey? Okey, Tok. Sekarang ni pembangkang dah mula tu buat fitnah-fitnah terbaru tu Ini dia dah viralkan surat-surat kononnya ada aku janji supaya gugurkan kes-kes. Jadi macam mana Datuk kita nak elakkan supaya orang tak dia senang saja kalau nak elakkan daripada tuan-tuan termakan fitnah-fitnah ni saudara, pertama sekali untuk tempoh sampai 19 hari bulan ni berhentilah buka tak kira lah TV 3 suku ke 4 suku ke Sinar Hairan ke ataupun awak ni ke ataupun Otosan pun boleh tahan juga buat fitnah ni. Ada ke kata Datuk Zahid meletakkan anak dia bertanding di Kubang Keriat? Mana masuk akal ni tuan-tuan? Datuk Nurul Hidayah dikatakan bertanding mewakili Barisan Nasional di Kubang Keriat. Dia ingat parti kita ni macam parti PKR. Anak bertanding dekat Pematang Pauh, mak bertanding dekat Bandar Tun Razak, bapak bertanding di Tambun. Nasib baik tak ada cucu. Kalau cucu dia dah besar pun dengan cucu pun dia letak. Ingat kita pun macam keluarga Karpal Singh ataupun keluarga Lim Guan Eng. Tidak tuan-tuan. UMNO biasanya tak buat macam tu. Okey? So, adakah perkara biasa tu? Maksudnya calon-calon parachute ni diletakkan di kawasan-kawasan yang ni tu? Sebenarnya UMNO ni jarang letak calon parachute. Tetapi yang biasa buat calon parachute berpuluh tahun dah, pas tak pernah masalah pun. Mak Sabu bertanding dekat Kelantan, tak ada masalah. Kemudian kita tengok Dr. Hatta bertanding kat Kelantan. Lepas tu Mahfuz Omar dulu bertanding kat Kelantan, Salahuddin Ayub bertanding kat Kelantan, tak ada masalah.
Ini baru pertama kali UMNO, sebab nak memastikan orang-orang penting. DAP pun tak pernah ada masalah meletakkan pemimpin mereka merata. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang sampai ke Johor sana, kan Lim Kit Siang orang Johor, Melaka, Pulau Pinang, merata pusing dia orang ni, tak ada masalah pun. Baru UMNO sekali je letak ketua pemuda dekat Gerik, letak ketua puteri dekat apa ni, Padang Besar. Nak jadi isu, sebenarnya tak ada apa. Okey. Alright. Jadi saya ucap jutaan terima kasih. Saya minta tuan-tuan minta tolong sharekan. Sahabat saya ni tadi pesan, dia mencarikan dia mencari agent untuk laundry ball ni. Saya minta tolong campaign sikit. Laundry ball ni saudara, kalau tuan-tuan basuh baju, tak payah letak sabun, tak payah letak softener, tak payah letak apa ni stain remover. Letak je bola ni. Ini organik tuan-tuan, dia tak merosakkan tangan dan sebagainya. Letak je bola ni di dalam washing machine. Kalau tuan-tuan basuh baju setiap hari, boleh tahan, bola ni boleh tahan 1 tahun. Kalau 2 kali sekali basuh, boleh tahan 2 tahun. Kalau 3 hari baru sekali basuh, boleh tahan 3 tahun tuan-tuan. Ada waranti. Ada waranti. Harga dia cuma RM80 je tuan-tuan. Jadi siapa yang berminat boleh hubungi sahabat kita ni 018-256-7080. Dia siap tolong tampalkan benda ni. Jadi dia sekarang ni mencari orang yang boleh menjadi agent. Tolonglah support saudara ni Bumi Putra punya produk dia nak mencari agent. Siapa yang nak peluang perniagaan, bolehlah hubungi kawan kita ni, Mr. K. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.